Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 September bersama saya Adi Akmal Shahrom dan juru bahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Dan berikut tajuk utama malam ini. Bekalan beras tempatan kritikal di Kelantan. Juga belia ternak ayam tampung bekalan Terengganu. Lebih 2,000 pengunjung menyerbu program Jualan Rahmah PJR peringkat Pahang. Pengunjung diberikan potongan sehingga 30% untuk lebih 30 barangan kering dan basah. Menurut pengunjung PJR Simpang Pelangai, harga yang ditawarkan amat berpatutan. Bagi mereka, jualan sebegini wajar diteruskan bagi membantu penduduk yang berada di kawasan luar bandar. Sekarang ini masyarakat kita semuanya mengharapkan jenis-jenis berniaga yang macam inilah, ya, memandangkan sekarang kos cari hidup yang tinggi, ya, di kalangan orang-orang Malaysia ni, ya, terutama kita di daerah-daerah di sini macam semuanya kebanyakan di kerja kampung, ya. Jadi kalau macam beras tu kalau RM10 5 kilo memang alhamdulillah memang bercukup sangat, sebab kalau kita beli yang luar RM14 RM17 setengah, saya baru ni beli RM17 setengah 5 kilo sahaja. Macam minyak masak RM2 setengah RM2 tu okeylah. Tapi kalau biasa kat kedai sekarang ni memang RM3. Satu lagi susu gold coin tu RM3.40. Bila di sini dia tu RM2, ya. Jadi kesempatan ni orang kampung banyak ambil lah, ya, untuk apa, dia meneruskan kehidupan dia. Pada harga beras yang mahal tu, kira hari ni RM10 kan. Lepas tu kalau boleh berterusan lah buat program macam ni. Senang orang kampung nak pergi, orang kata tak payah pergi jauh-jauh kan. Kat sini je dah ada. Jualan macam ni kalau boleh diteruskan lah. Supaya kita nampak pendekatan ni tidak, orang kata tidak tersasar, tidak menjurus kepada sesuatu je lah kan. Dan baguslah jualan macam ni. So, compare dengan harga luar memang murah. Program Jualan Rahmah ini juga diadakan sekali dengan Jualan Agro Madani yang dilaksanakan oleh Pahang. PJR yang diadakan ini adalah melalui kerjasama strategik bersama Pasaraya Econ Safe Triang. Antara barangan yang ditawarkan adalah telur ayam, minyak masak 5 kg, tepung, bawang, sayur-sayuran dan lain-lain barangan keperluan asas. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan menambah bekalan beras import dalam program Jualan Rahmah. Beras import 10 kg dijual RM30 sahaja. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia bagi memastikan tidak menjadi penyumbang untuk mengganggu bekalan beras tempatan di pasaran. Namun komitmen kita untuk mitigate isu semasa gangguan bekalan beras tempatan yang juga peningkatan harga beras import, bagaimana yang saya sebutkan tadi, kita akan banyakkan di semua program Jualan Rahmah di seluruh negara dengan tawaran beras import pada kadar beras Rahmah 5 kg tidak melebihi RM15 dan 10 kg tidak melebihi RM30. Beliau memberi jaminan beras tempatan yang berada di pasaran akan dapat disalurkan dengan baik tanpa sebarang gangguan di pasar raya dan kedai runcit yang ingin menjualnya. Beliau ditemui selepas walkabout program Jualan Rahmah peringkat Pahang di dataran Simpang Pelangai, Bentong. Turut hadir Ahli Parlimen Bentong, Yang Shafura Muhammad. Esok merupakan hari penamaan calon pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Pelangai. Ia diadakan selepas penyandang kerusi itu diisytiharkan kosong susulan penyandangnya Datuk Seri Johari Harun meninggal dunia dalam nahas pesawat terhempas di Elmina di Shah Alam bulan lalu. Bekalan beras putih tempatan semakin sukar diperolehi di Kelantan dan sejak lebih sebulan lalu hanya beras import yang terdapat di pasaran. Tinjauan di sekitar kedai runcit di sekitar Bandar Kota Baru dan Pasir Tumbuh mendapati hanya ada bekalan beras import sahaja, manakala rak yang menempatkan beras tempatan kosong.
Pemilik kedai borong My Bestari Resources, Kimi Madrawai, 33 tahun berkata, bekalan beras tempatan tidak ada sejak lebih sebulan lalu dan kedainya hanya mempunyai bekalan beras import yang harganya pula naik antara 6 hingga 10 ringgit masing-masing untuk pack 5 dan 10 kilogram. Sebab mahal modal kena itu, kena lebih sikit nak tobik duit. Dulu 50 ya, boleh 2-3 kali. Lah ni pada beras saja lah ni. Dekat dengan 40 dah. Kapit 10 kilo. Jadi beras tempatan ni lama mana dah? Dekat sebulan lebih, sebulan, 2 bulan ke 3 bulan. Macam tu. Pemborong ayat kan? Supplier ayat? Tak ada bagi dah ya. Bagi motor. Itu dah. Oh dah. Tak ada bagi. Menurutnya, walaupun sudah membuat tempahan beras tempatan, namun penggilang memberi alasan bekalan terputus menyebabkan pembeli kini terpaksa membeli beras import yang harganya tidak dikawal oleh kerajaan. Pemilik kedai runcit Ismail Hassan, 63 tahun pula berkata, sebagai peniaga, kini dia terpaksa mengeluarkan modal yang besar untuk membeli stok pelbagai barangan untuk dijual di kedainya kerana hampir kesemuanya mengalami peningkatan harga. Katanya seperti beras, jika dahulu mudah untuk mendapat beras tempatan, namun kini hanya ada bekalan beras import sahaja dan harganya juga naik. Orang kampung tu memang dia sekaligus dia nyetok kalah lah juganya. Harap Pak Cik juga. Kalau boleh juga, minta turunlah sikit barang-barang tu. Itu lah. Lalu mahal nak? Memang dah barang mahal lah ni. Beras-beras nyanyi kat kapal, orang tak makan gaji. Orang makan gaji tak apa je klaim duit gaji yang naik. Menurutnya, ramai pembeli kebanyakan orang kampung yang bekerja sendiri merungut kerana sukar untuk membeli beras tempatan dan harga barangan keperluan lain seperti telur juga meningkat. Sementara itu, seorang pekerja swasta, Safwan Mahmud, berharap kerajaan mengambil tindakan sewajarnya untuk menangani masalah kekurangan bekalan barang keperluan dalam pasaran selain berlaku peningkatan harga. Kita barang lah ni semua mari sebui mahal kata. Lepas pula dengan gaji sama tu rasa apa tak ada. Lepas pula tu payah pula tu. Nak boleh minyak kau telur kau sibuk payah. Lai minta pihak gaji buat fikir lah lagu-lagu mana pun. Minta orang kelas saya ni minta benar-benar lah. Kegigihan seorang anak muda yang mengusahakan ladang ternakan ayam berteknologi moden miliknya sendiri di Marang wajar dijadikan contoh buat golongan belia yang lain. Bagi Muhammad Nur Syahidin Abu Hassan, 32 tahun, ladang ternakan ayam seluas 1.2 hektar itu mula beroperasi pada Selasa lalu dan telah menempatkan sebanyak 25,500 ekor anak ayam serta ia mempunyai kapasiti sehingga 150,000 ekor ayam bagi setiap pusingan. Ladang tersebut dilengkapi dengan mesin yang membolehkan makanan serta minuman ayam disalurkan ke seluruh reban secara automatik tanpa memerlukan tenaga kerja yang ramai. Muhammad Nur Syahidin berkata, peralatan moden berharga RM300,000 tersebut telah lama digunakan di luar negara, namun ia hanya mula digunakan di Malaysia sejak lebih 5 tahun lalu. Ekoran harganya yang mahal. Di mana kita hanya memerlukan isi dalam satu tempat saja dan dia akan berjalan ke seluruh sepanjang reban ni lah, sepanjang 120 meter. Okey, lagi satu kita juga menggunakan nipple automatik. Nipple automatik tu pun sama, hanya isi ubat dalam tong and then tekan mesin, terus semua ayam boleh minum. Pemegang ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan, pengurusan risiko dan takaful dan ijazah sarjana pentadbiran perniagaan daripada Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza itu berkata, dengan adanya ladang tersebut, beliau percaya ia dapat membantu memenuhi permintaan bekalan ayam di Terengganu. Selain itu, beliau juga berharap dapat membantu mengurangkan harga ayam di negeri ini melalui penjimatan kos logistik. Kita sasarkan pengeluaran sehingga 150,000 ekor dapat meningkatkan keperluan, memenuhi keperluan di Terengganu. Dan seterusnya mungkin dapat dari segi logistik jimat, mungkin dapat sedikit dapat menurunkan harga di peringkat
pengguna akhir. Beliau mula berkecimpung dalam bidang ternakan ayam pada 2017 dengan menternak lebih 20,000 ekor anak ayam di atas ladang yang disewa daripada Yuniza di Kampung Pasir Akar dekat Jertih. Anak jati Marang itu bersyukur kerana menerima sokongan daripada pelbagai pihak yang membantu merealisasikan impiannya untuk mengusahakan Dinsan Farm seperti pertubuhan peladang kawasan Marang. Sementara itu, ketika dihubungi pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Keterjaminan Makanan dan Komoditi Negeri, Dr. Azman Ibrahim berkata, kerajaan negeri Terengganu akan memberi sokongan dan bantuan sebaik mungkin bagi menambah keluasan ladang sehingga mampu menampung 150,000 ekor ayam bagi setiap pusingan. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kepada pelabur global yang berhasrat memasuki Malaysia bahawa negara ini sedang melaksanakan pembaharuan sewajarnya serta mewujudkan persekitaran perniagaan lebih baik untuk mereka. Malah Perdana Menteri berkata kerajaan pimpinannya sedang berusaha sedaya upaya untuk membetulkan kesilapan lampau yang menyebabkan kemajuan serta pembangunan sosioekonomi Malaysia terjejas selepas meraih kemajuan berdekad-dekad lamanya. Beliau turut menekankan kepentingan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Kebangsaan Malaysia serta Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dalam memajukan ekonomi negara serta memanfaatkan bidang pertumbuhan baru. Bertitik tolak daripada perkembangan itu, sejak beberapa bulan lepas, Malaysia telah menyaksikan impak awal daripada komitmen kerajaan untuk menyampaikan perubahan kepada ekonomi dan rakyatnya. Datuk Seri Anwar berkata syarikat-syarikat seperti Tesla, Amazon dan Infineon adalah antara peneraju industri global yang baru-baru ini bertindak menjadi sebahagian daripada perubahan tersebut serta meletakkan kepercayaan mereka terhadap Malaysia. Saman Google kerana keluarga maut ikut arahan navigasi. Bertemu kembali, Polis Siasat Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Hao yang dikatakan membuat tafsiran sendiri terhadap ayat Al-Quran susulan video tular baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche berkata pihaknya membuka siasatan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain mengesahkan polis akan merekodkan keterangan Howard dalam masa terdekat. Selain itu, Ketua Dewan Pemuda PAS Perak turut menyifatkan Howard sebagai kurang ajar dan cuba memprovokasi apabila mendakwa ahli Parlimen DAP itu menjadi pentafsir kepada Al-Quran dengan memutar belit tafsir ayat 59 surah An-Nisa. Semalam, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO membuat laporan polis bagi mendesak siasatan dijalankan terhadap Howard Lee kerana dianggap menghina Islam. Menurut mereka, segala hal berkaitan tafsiran ayat-ayat suci Al-Quran hendaklah disentuh atau ditafsir oleh mereka yang pakar dalam bidang tersebut, apatah lagi orang bukan Islam namun bertindak mentafsirkan ayat di dalam Al-Quran yang sekaligus turut menyentuh perkara 3R, agama, raja dan kaum. Jabatan Agama Islam Perak Jaib digesa menyiasat mana-mana individu yang melakukan qazaf iaitu tindakan menuduh seseorang melakukan zina, liwat atau menafikan nasab. Gesaan itu dibuat Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Perak kerana qazaf boleh menyuburkan kebencian sesama masyarakat. Yang di-Pertua ABIM Perak Muhammad Saifuddin Abdul Latif berkata, pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam itu sangat menyokong saranan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar yang menasihati masyarakat Islam supaya sentiasa menjaga dan menghormati maruah seseorang dan tidak sewenang-wenangnya melemparkan tuduhan yang boleh mengaibkan mana-mana pihak. Kita sebagai seorang yang beragama Islam untuk menjaga keharmonian bukan sahaja sesama Muslim, bahkan sesama masyarakat, jangan kita menuduh seseorang itu dengan tuduhan seksual yang saya fikir ini adalah satu bentuk pertuduhan yang menyebabkan jelek dan juga menjatuhkan maruah seseorang yang sangat dijaga oleh Islam. Jadi kalau kita lihat dari segi hukum pun,
tuduhan menuduh seseorang melakukan zina ataupun liwat ini boleh dikenakan hukuman had 80 sebatan. Sedangkan minum arak itu hanya 40 sebatan. Ini menggambarkan kepada kita bahawa soal maruah ini sangat dijaga di dalam Islam. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengemukakan laporan kepada bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Jaib di Ipoh siang tadi. Menurut Muhammad Saifuddin, laporan tersebut dibuat agar dapat membuka mata semua pihak supaya tidak membuat sebarang kenyataan berkaitan qazaf kerana perbuatan itu boleh dikenakan hukuman. Katanya, ABIM Perak membuat laporan berkenaan selepas isu qazaf menjadi hangat dengan kenyataan yang tersebar di media sosial apabila terdapat individu yang membuat tuduhan berbau fitnah dan tuduhan palsu. Jelas beliau, laporan tersebut pertama kali dibuat di Perak ini dan perkara itu turut diakui pihak Jaib. Mengikut Undang-Undang Syariah Negeri Perak, individu yang melakukan qazaf boleh disiasat di bawah Seksyen 52 Enactment Jenayah Syariah 1992 yang diperuntukkan di dalam Undang-Undang Syariah. Seorang lelaki yang tular kerana berkelakuan tidak senonoh di tempat awam Ahad lalu berjaya ditahan. Ketua Polis Keluang, Assistant Commissioner Bahrain Muhammad Noh berkata, suspek seorang lelaki tempatan ditangkap di Taman Intan. Polis melakukan ops cantas iaitu menangkap suspek yang melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat awam. Beliau berkata hasil simakan mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan saringan ujian air kencingnya didapati negatif. Menurut Assistant Commissioner Bahrain, kes disiasat di bawah Seksyen 377D Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara sehingga 2 tahun. Suspek yang direman sehingga Ahad akan dituduh di mahkamah Isnin depan. Pertubuhan Al-Ridwan meneruskan projek infak pembinaan masjid di beberapa lokasi di Kedah. Jurucakap Pertubuhan Al-Ridwan, Datuk Muhammad Kazim Ilyas berkata, program seumpama ini amat dipuji kerana kebanyakan masyarakat ketika ini ingin menginfak namun tidak mengetahui saluran yang tepat. Jelas beliau, usaha yang dilakukan Pertubuhan Al-Ridwan memudahkan orang ramai untuk mengejar saham akhirat. Saya rasa Pertubuhan Al-Ridwan telah melakukan banyak infak, sumbangan, membantu masjid, pembinaan masjid dan sebagainya, dan ini satu benda yang kita patut berikan kepercayaan dan kita wakilkan kepada mereka. Sebab kadang-kadang kita tak puas hati bila kita infak, masjid tak buat, masjid tak dibina, duit dah bagi kan. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi Pertubuhan Al-Ridwan telah melakukan satu kerja amal yang sangat baik, menyalurkan dan menyampaikan sumbangan orang tadi, infak tadi, supaya hasrat dan cita-cita kita tercapai. Pengumpulan dana pembinaan Masjid Bandar Mutiara Sungai Petani berukuran 10,100 meter persegi yang menelan kos 8.4 juta ringgit sedang giat dijalankan. Jika siap kelak akan memberi manfaat kepada lebih 1,500 penduduk di 3 taman perumahan sekitar Bandar Mutiara. Sebelum ini, jemaah terpaksa berulang-alik sejauh 5 km untuk menunaikan solat Jumaat di luar qaryah kerana kawasan itu tidak mempunyai masjid. Ketiadaan masjid menyebabkan penduduk Taman Bandar Mutiara, Taman SP Heights dan Yara Park dihimpit resah sejak 16 tahun lalu. Bukan sahaja tidak dapat beribadah secara selesa, malah kesukaran dalam menguruskan jenazah serta gagal menganjurkan sebarang aktiviti keagamaan untuk mendapatkan hubungan di kejiranan itu. Sumbangan boleh disalurkan ke kempen kutipan dana pembinaan Masjid Bandar Mutiara Sungai Petani di akaun Maybank Pertubuhan Al-Ridwan yang tertera. Tekanan geopolitik secara bersepadu dan sistematik terhadap negara-negara yang mencetuskan Islamofobia adalah wajar dan perlu disokong. Itu pandangan pakar geostrategi Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berhubung usaha kerajaan menubuhkan sebuah gerakan di antara Kuala Lumpur Ankara untuk mencari jalan menangani Islamofobia di peringkat global. Beliau melihat gabungan yang akan dibentuk itu bukan lagi sekadar memberi kesedaran semata-mata, tetapi tindakan yang lebih tegas dan lebih berstrategi. Ini kerana golongan Islamofobia di Sweden misalnya bertindak mencetuskan provokasi terhadap umat Islam hanya untuk kepentingan geopolitik dan bukan berkait agama atau tidak memahami sensitiviti umat Islam. Jadi sebab itu dikatakan gerakan
tekanan harus diberikan, dan bila Sweden menerima tekanan ini daripada negara-negara individu, bukannya satu pakatan negara Islam tapi negara individu kebanyakannya, Sweden mengatakan mereka akan melakukan sesuatu. Jadi itu pentingnya tindakan secara bersepadu. Bukan kepada mereka pelaku itu, kerana yang melakukan itu adalah individu. Walaupun kemungkinan ada orang di belakangnya, pihak ketiga di belakangnya, tetapi negara itu adalah amat penting supaya tekanan diberikan. Justru beliau berharap agar negara-negara Islam yang lain dapat bekerjasama dalam gerakan tersebut supaya usaha menangani isu Islamofobia dapat ditangani secara global dengan lebih tuntas dan efektif. Saya melihat Kuala Lumpur dan Ankara mempunyai usaha ke arah itu supaya jikalau isu Islamofobia berkait dengan geopolitik, maka tekanan geopolitik harus diberikan. Dan bagaimana tekanan geopolitik boleh menjadi berkesan adalah ianya dilakukan dengan kerjasama banyak negara Islam. Semalam Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan di luar sesi unggah itu di Turkish House, Manhattan. Bulan lepas, Perdana Menteri berkata beliau telah berbincang mengenai Islamofobia dengan Erdogan menerusi perbualan telefon dan kedua-duanya bersetuju memulakan satu pergerakan bagi mengatasi serangan terhadap Islam terutama Amerika Syarikat dan Eropah. Seorang lelaki ditahan polis kerana membuat kecoh dengan cuba membuka pintu kecemasan semasa penerbangan. Biswajid Debnath dipercayai membuat tindakan tersebut semasa dalam pesawat Indigo Airlines dari Guwahati ke Agartala, India. Menurut laporan media tempatan, seorang penumpang lain cuba menghalang tindakan suspek namun tidak dihiraukan. Malah seorang kru penerbangan turut cuba menghalang suspek tetapi tidak berjaya dan keadaan tersebut menimbulkan suasana panik dalam kalangan penumpang lain. Bagaimanapun, suspek ditahan sebaik saja mendarat di Agartala dan siasatan awal mendapati dia berada di bawah pengaruh dadah. Dalam pada itu, syarikat penerbangan Indigo Airlines dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya tidak berkompromi terhadap keselamatan penerbangan dan kesal dengan kesulitan yang dialami oleh lebih 100 penumpang dalam pesawat berkenaan. Seorang pegawai pemeriksa keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Manila nekat menelan wang tunai bernilai $300 Amerika dipercayai dicuri daripada seorang penumpang. Pegawai yang dikenali sebagai Irency Morados bertindak demikian bagi mengelakkan dirinya ditangkap selepas mengambil wang dari dompet penumpang semasa pemeriksaan imbasan badan. Selepas memasukkan duit ke dalam mulutnya, dia dilihat minum dari botol air sebelum kelihatan tersedak kerana memaksa untuk menelan wang tersebut. Bagaimanapun, tindakan Irency berjaya dirakam menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV. Pejabat Keselamatan Pengangkutan memaklumkan penumpang tersebut menyedari wang di dalam dompetnya hilang dan telah memaklumkan kepada petugas yang berada di kawasan tersebut. Penumpang tersebut mengesyaki ia dicuri oleh Irency kerana suspek cuba berpaling muka dan disyaki menelan sesuatu bagi mengelakkan dirinya ditangkap. Susulan kejadian tersebut, pihak berkuasa lapangan terbang Filipina telah mengarahkan tuduhan difailkan ke atas Irency berhubung kejadian yang berlaku pada 8 September lepas. Dalam pada itu, Menteri Pengangkutan Tempatan juga memohon penalti maksimum dikenakan ke atas Irency. Sebuah keluarga nekat untuk menyaman Google selepas salah seorang ahli keluarga mereka maut setelah melalui jambatan runtuh kerana terlalu mengikut navigasi Google Maps. Philip Paxson dari North Carolina difahamkan sedang dalam perjalanan pulang ke rumah untuk meraihkan hari lahir anak sulungnya pada 30 September 2022 sebelum berlaku kemalangan. Semasa kejadian, dipercayai kenderaan yang dipandu Philip terjunam ke dalam sungai Snow Creek Hickory dan telah disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Keluarga mangsa menyaman Google kerana cuai dan gagal memastikan sistem navigasi itu dikemas kini. Menurut media tempatan, jambatan yang dilalui mangsa dikatakan sudah runtuh pada tahun 2013 selepas dihanyutkan banjir namun tidak pernah dibaiki.
Dalam tuntutan mahkamah berkenaan, ramai sudah memberi amaran kepada Google Maps mengenai situasi jambatan tersebut namun tiada tindakan diambil. Philip Paxton dipercayai melalui jalan tersebut semasa cuaca gelap dan ribut sebelum kenderaan yang dipandunya terjunam. Pihak berkuasa menemui mayat Philip di dalam kenderaannya yang terbalik dengan sebahagiannya berada di dalam air. Philip meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak yang masih kecil. Olimpik malas. Peserta hanya perlu berbaring di atas katil di dalam sebuah rumah selama 1 bulan di Montenegro, Balkans. Pertandingan tersebut telah disertai seramai 21 peserta dan kini hanya tinggal 4 peserta terakhir. Malah salah seorang peserta memaklumkan dia telah berada di atas tilam tersebut selama 800 jam. Difahamkan pertandingan tersebut diadakan bagi menyindir stereotip bahawa penduduk di sana pemalas. Bahkan pertandingan berkenaan telah diadakan selama 12 tahun berturut-turut di mana peserta hanya perlu berbaring di atas tilam tanpa melakukan apa-apa. Namun kali ini penganjur membenarkan para peserta bergerak atau take 5 selama 15 minit setiap 8 jam dan membolehkan mereka menggunakan telefon bimbit, membaca buku serta menerima pelawat. Kesemua peserta diberikan makan 3 kali sehari dan dibenarkan pergi ke tandas setiap 8 jam. Sekiranya didapati duduk atau berdiri melebihi tempoh berehat tersebut, peserta tersebut akan disingkirkan. Pemenang bagi pertandingan tersebut bakal mendapat wang tunai berjumlah €1,000. Produk kesihatan lelaki dapat sambutan hangat. Keluaran Brands Marketing yang Berhad menyasarkan jualan meningkat sebanyak RM3 juta tahun ini dengan keuntungan kasar sebanyak 15%. Yang berikutan orang ramai semakin mengambil berat mengenai penjagaan kesihatan terutama selepas seluruh dunia dilanda COVID-19 pada 2019. Selaku pengasas bersama kepada produk suplemen keluaran Brands Marketing, Dr. Aizul Hafizi Ismail berkata, sambutan pengguna terhadap produk keluaran syarikat itu meningkat lebih 20% pada tahun ini dan dijangka akan terus mendapat sambutan menjelang hujung tahun ini. Sasaran especially untuk kesihatan produk kesihatan bagi lelaki ni adalah satu produk yang mendapat sambutan yang agak tinggi dan tak banyak di luar sana produk yang sangat berkesan, tetapi bukan saja berkesan, selamat, berkesan dan juga mendapat kelulusan daripada KKM, dapat kelulusan daripada halal, mesti dan juga halal untuk dijual yang paling penting. Kebanyakan produk especially yang berkenaan kesihatan lelaki dijual secara underground dan yang ini adalah produk yang kita boleh pasarkan secara meluas. Brands Marketing yang Berhad telah mendapat pengiktirafan dalam anugerah Asia Halal Brand Awards di bawah kategori Best Men's Supplement untuk produk Thor X, iaitu anugerah yang khusus diberikan kepada produk yang disahkan halal dan memenangi World Consumer Health Brand Awards 2023 juga SEA Organic Awards. Produk dari Brands Marketing yang Berhad juga diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang dihasilkan daripada herba tradisional Peru dari Pergunungan Andes. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Adak Masyarum dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Sertakan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.